Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa liman sara ala nahjihi wa istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bersua dan bertemu pada malam ini, dan alhamdulillah kita dipanjangkan lagi usia dalam bulan Ramadan dan nafas kita masih lagi bernafas dalam bulan Ramadan. Seterusnya yang saya hormati tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, kedua-dua ahli panel yang saya kasihi yang berbahagia Fadilatul Doktor Ustaz Abdul Basit Abdul Rahman, dan juga yang berbahagia Fadilatul Ustaz Ahmad Hashimi bin Cik Pa. Dan alhamdulillah pada malam ini ketiga-tiga termasuk moderator adalah alumni Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi tiga-tiga ni orang Madinah belaka. Jadi pada malam ni cara dia cara madani lah, cara Madinah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita telah sampai ke hari yang ke-17 dan pada malam ini malam yang ke-18 Ramadan. Sudah hampir lebih separuh daripada separuh purnama kita berada dalam bulan Ramadan, dan kita menghampiri pada malam 10 malam yang terakhir Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini sebagaimana secara rasminya ramai di kalangan warga, khususnya warga negeri Selangor Darul Ihsan, bercuti pada hari ini untuk memperingati satu tarikh yang cukup besar yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi hidayah bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan pula akan bentuk-bentuk hidayah itu, wal furqan, serta pembeza antara yang hak dan yang batil, yang betul dan yang salah, yang jelek dan yang molek, dan begitulah seadanya dan seterusnya peranan Al-Quran dalam hidup kita. Betapa hari ini kita mengingatkan akan satu sejarah besar yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu peristiwa nuzulul Quran. Walaupun pada hari ini orang Selangor cuti, tapi KL tetap juga penuh. Dia ambil masa juga nuzulul Quran, dia jadi nuzulus suq wad dukhan. Dia kata apa? Turunnya ke pasar-pasar dan juga ke kedai-kedai. Hari ini dia ambil peluang nak shopping sakhan. Orang nuzulul Quran, dia shopping sakhan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia cuti juga Quran hari ini rupanya. Tapi apa-apa pun bukan saya lah yang akan berbicara pada malam ini. Kita telah jemput dan undang khas kedua-dua ahli panel kita yang saya kira semua sudah kenal kedua-dua ahli panel kita, dan saya akan teruskan ke dalam forum ini dalam pusingan pertama untuk bertanya kepada yang berbahagia Dr. Abdul Basit, ataupun yang juga dikenali sebagai Dr. Abu Anas Hafizahullah. Tajuk kita pada malam ini, apa sebab Al-Quran diturunkan? Mudah saja, apa sebab Quran itu diturunkan? Dan soalan yang pertama, kita nak ulang kaji sejarah penurunan Al-Quran ini. Sebagaimana yang kita ketahui, yang kita jadikan satu cuti rasminya 17. Ada ulama sebut 21 Ramadan turun Al-Quran, ada kata 24 Ramadan. Jadi kita nak ulang kaji sedikit supaya sejarah ni apa sahaja yang bersifat lataif daripada sejarah turunnya Al-Quran, ataupun perkara-perkara yang unik yang mampu kita nak mengambil ibrah yang dapat dipetik daripada sejarah mulia ini, dipersilakan yang berbahagia Fadilatul Doktor untuk menghuraikan kepada kita. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Ahmad Husni selaku moderator, Al-Fadil Tuan-tuan Imam Masjid At-Taqwa, mengurusi dan juga dia kuasa masjid muslimin dan muslimat, dan tidak dilupakan ahli panel kita yang bersama Ustaz Ahmad Hashimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kami bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di masjid yang mulia ini. Selain daripada kita dapat melakukan salat qiyam Ramadan yang sangat besar galakannya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia berdiri pada malam Ramadan, sebelum daripada itu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa dia puasa pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi tiga hadis ni menjadi satu package. Puasa, berdiri pada malam, dan khususnya pada malam Lailatul Qadar, dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala. Jadi semua apa yang kita lakukan ini, saya yakin dan percaya tak lain dan tak bukan, semuanya dengan mengharap iman, beriman pada Allah, wahtisab, mengharapkan pahala. Kalau kita tak nak mengharapkan pahala, buat apa nak penat-penat? Dalam puasa tengah hari tak makan, malam pun lambat pula boleh makan, kena terawih lagi, imam pula baca panjang contohnya, rasa penat. Tapi semua yang kita buat ini iman kerana Allah dan wahtisab, mengharapkan pahala daripada Allah. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang besar bagi kita umat Islam yang ada hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah anugerahkan peluang yang besar ini kepada kita, naklah kita ambil. Jangan sia-siakan, jangan hampakan, kerana kalau kita tak ambil, bermakna kita telah merugikan satu peluang yang amat besar. Tajuk yang dibincangkan ini iaitulah tentang Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turun padanya Al-Quran. Al-Quran ini turun, permulaan turunnya pada malam, pada bulan Ramadan. Bila? Dalam ayat yang selalu tuan-tuan baca dalam suratul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang ketiga dalam suratul Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Tiga ayat ini macam lain-lain tempat, lain cerita. Kata ulama, tidak. Ramadan, bulan turun Al-Quran. Bila? Iaitulah pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itulah yang dinamakan malam yang diberkati. Jadi tiga ayat ini merangkumi satu peristiwa saja, iaitulah peristiwa turunnya Al-Quran Al-Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah muslimin dan muslimat, hubungan Rasulullah dengan Ramadan sangat besar. Kenapa? Iaitulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam permulaan turun Al-Quran. Iqra diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila? Pada malam Lailatul Qadar. Dan pada ketika itulah Nabi kita telah berubah daripada Muhammad bin Abdullah kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bermula dari situ. Maka perubahan yang besar begini menjadi satu peringatan kepada kita tentang nuzulul Quran, peristiwa turun Al-Quran.
Jadi Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan iaitulah dalam keadaan kita berpuasa. Bila kita berpuasa, siangnya berpuasa tak makan, malamnya kita berdiri dengan Al-Quran. Ini satu dua ibadat yang sangat sinonim. Kerana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita bahawa dua ini akan memberi syafaat kepada kita. Bila kita mati nanti pada hari kiamat, puasa datang. Ya Allah, mana'tuhu anit ta'am, aku larang dia daripada makan siang hari, maka berilah syafaat kepada dia. Mari Al-Quran pula, ya Allah, aku larang dia daripada tidur kerana duk baca Quran, maka berilah syafaat kepada dia. Dua ini datang beri syafaat kepada kita. Maka apabila kita nak tengok sejarah turun Al-Quran, jadi Quran ini turunnya pada bila? Pada malam Ramadan, pada malam yang diberkati, iaitulah khususnya pada malam Lailatul Qadar. Itu permulaan turun Al-Quran. Kemudian Quran ini turun selama 23 tahun kepada Nabi, munajjaman, secara berperingkat-peringkat, mengikut keadaan, mengikut masa, mengikut keperluan. Allah turun sikit-sikit. Cuma apabila turun Al-Quran itu, Nabi SAW bila mari bulan Ramadan, dia mudarasah, ulang kaji dengan Jibril AS, nak letak di mana ayat ini. Betul ke tidak Nabi baca? Daripada Al-Fatihah baca, kemudian ayat ini diletak di tempat ini, diletak di tempat ini, bila turun pula sambung di sini. Jadi penyusunan itu berlaku sehinggalah Nabi kita wafat. Dengan turunnya wattaqu yawman turja'una fi ilallah, itu dikatakan ayat yang terakhir. Jadi bagaimana Quran itu diturunkan ataupun disebut dengan wahyu itu diturunkan? Dengan berbagai-bagai cara. Yang pertama sekali, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok wahyu. Dia panggil wahyu datang dalam keadaan Nabi kita mimpi, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Di mana kalau kita nak sebut tentang mimpi, hanya mimpi para anbiya alaihimussalatu wassalam, mimpi yang benar. Mimpi orang lain ada yang benar dan ada yang tidak benar. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat datang meniup wahyu ini ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memahaminya dan menceritakan kepada umat. Yang ketiga, itu dia kata yang beratnya, iaitulah Jibril datang mislu salat terjaras, macam bunyi suara loceng. Ini yang paling berat. Kalau Nabi di tengah duduk atas unta terduduk, terduduk unta. Kalau di musim sejuk, Nabi kita bila turun wahyu, berpeluh dia, panas. Jadi pernah satu peristiwa, seorang sahabat duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk, Nabi tak perasan yang paha kawan tu duduk di bawah kaki dia. Bila turun wahyu, sahabat tu kata, hampir-hampir aku nak tercabut nyawa. Beratnya wahyu itu turun, berat. Karena itulah bila Tuhan sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Ada juga kadang-kadang wahyu datang dengan cara ringkas. Bila malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa manusia, ini mudah, orang pun boleh tengok para malaikat. Kita hari ni boleh tengok tak boleh tengok? Tak siapa boleh mengaku. Malaikat ada. Majlis kita duduk hari ni, majlis ilmu, malaikat ada sekali dengan kita. Cuma kita tak boleh nak kata ada ke tak ada malaikat. Tuan-tuan kata ada ke tak ada malaikat? Ada. Dalam hadis jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak berhimpun mana-mana kaum dalam rumah Allah baca Al-Quran, duk mengkaji Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat lingkungi majlis kita. Wa haffathumul malaikah, malaikat bersama kita. Jadi tak ada lagi malaikat bawa wahyu, malaikat datang bersama kita membawa rahmat kepada kita, kerana malaikat itu datang dalam keadaan kita rahmat. Itu yang keempat. Yang seterusnya, iaitulah Allah SWT beri wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah, tidak ada perantaraan. Bila berlaku ni tuan-tuan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kita bercakap terus dengan Allah. Allah Ta'ala turun kepada dia 50 salat. Nabi kita kurangkan, minta kurang, akhirnya tinggal 5 salat. Nabi kata, aku tak berani lagi nak minta. Allah SWT kata 5 diganda dengan 10 jadi 50. Walaupun angkanya 5, tapi gandaannya jadi 50.
Jadi itu di antara sejarah turun Al-Quran secara sedikit-sedikit. Malaikat datang dengan berbagai-bagai bentuk dan juga turun mengikut keperluan. Ada kalanya orang mari tanya, orang kafir mari tanya nak cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat Quran jawab. Ada kalanya orang Islam sendiri tanya, turun. Dan ada ketikanya tidak ada siapa-siapa tanya, turun Al-Quran nak menceritakan, nak menjelaskan tentang hukum, atau Al-Quran ini turun untuk nak menenangkan hati Nabi, khususnya ketika duduk dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah hati dan sebagainya. Pada ketika itulah Allah SWT turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah ringkas. Ada pun tentang tarikh, berbagai-bagai pandangan ulama. Ada yang mengatakan 17 seperti yang kita sangka hari ini, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 24. Yang pentingnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Quran itu sudah turun. Bila tarikh tidak menjadi satu benda yang penting, cuma kita mengambil kesempatan untuk mengingati balik sejarah Al-Quranul Karim sebagai satu kitab yang akan kita cerita lepas ni apa fungsi, apa peranannya Al-Quran itu diturunkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Dr. Fasih Rahman atas ulasan yang saya kira cukup padat untuk menceritakan tentang sejarah penurunan Al-Quran yang semua kita tahu. Dan saya nak beralih kepada ahli panel kita yang kedua pada malam ini, Ustaz Ahmad Hashimi Cipta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan haqqa tilawatihi, sebenar-benar tilawah, memberikan hak tilawah. Jadi kita nak minta pada malam ni agar kita diterangkan apakah maksud hak tilawah yang kita perlu tunaikan terhadap Al-Quran Al Karim itu sendiri. Tafadhal masykur. Ini pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator Al-Akh Ahmad Husni bin Abdul Rahman, juga tuan guru saya panel yang pertama Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, sidang jemaah khususnya para imam, nazir, EJK, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Soalan yang diberikan pada saya, apakah maksud yang tersembunyi atau yang terkandung dalam firman Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang yang diberikan kepada mereka Alkitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Amatlah kerdil diri saya untuk membahaskan perkara ini, namun diikhtiarkan sekadar yang termampu, kerana sesungguhnya sebagaimana yang disebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang berat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab lalu mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, kemudian terhasil daripada bacaan itu ulaika yu'minuna bih, yaitu bacaan yang menghasilkan iman. Bacaan yang menghasilkan iman, maka itulah sebenar-benarnya bacaan. Namun bagaimanakah bacaan, sesuatu bacaan boleh memberikan keimanan kepada seseorang?
maka saya boleh sebut tentang bacaan ada 2 hak Al-Quran, dan tentang keimanan dengannya ada 3 hak Al-Quran. Tentang bacaan, hak yang pertama ialah dibaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan makhraj, dengan tajwid, dengan suara yang lunak, dengan bacaan yang baik. Maka itu adalah hak Al-Quran yang pertama pada sudut bacaannya. Karena itu kita berikhtiar, berusaha untuk memperbaiki bacaan kita, menghadap para ustaz, para imam, kita bertalaqi, musyafahatan, memperdengarkan bacaan kita kepada para imam, supaya kita menunaikan hak Al-Quran yang pertama ini. Dan alhamdulillah kebanyakan daripada kita mengetahui dan memahami hak yang pertama ini. Tetapi maksud ataupun hak yang kedua dalam soal al-tilawah ialah memahami makna dan mentadabbur makna Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Satu kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Tujuan dia bukan sekadar untuk dijadikan bacaan, tujuan dia bukan sekadar untuk dijadikan tangkal atau azimat. Kadang-kadang kita ambil ayat 1000 dinar, ayat kursi, kita tampal di dinding-dinding rumah kita. Itu bukan maksud daripada penurunan Al-Quran. Ataupun sebahagian manusia menjadikan dia sebagai tangkal azimat. Bila nak anak cantik baca surah Yusuf, bila nak anak baik baca surah Luqman. Tapi dia tidak faham apa yang terkandung dalam surah Luqman supaya anak jadi saleh. Sedangkan kita baca surah Luqman, memahami pesanan atau wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dengan memahami Al-Quran, barulah kita mendapat manfaat anak yang saleh melalui surah Luqman. Kita jadikan dia sebagai azimat semata-mata tetapi tidak kefahaman. Maka ini bukan bacaan yang sebenar pada Al-Quran. Hak Al-Quran yang kedua ialah untuk ditadabbur, dihayati makna dan kandungannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sekiranya kita tidak faham bagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada kita dapat memberikan kesan yang terbaik, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka lembut bila membaca Al-Quran, bila mengingati Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati mana yang nak lembut dengan Al-Quran sekiranya mereka tidak faham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Bagaimana hati nak bergetar sekiranya kita tidak memahami kandungan Al-Quran? Maka Quran adalah untuk ditadabbur maknanya, dihayati kandungannya. Maka kita faham, kita baca dan kita faham, merasakan kemanisan Al-Quran pada bacaan dan kandungannya. Dalam Ramadan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita telah merasakan banyak bentuk kemanisan. Kita rasa manisnya air soya, boleh jadi. Kita rasa manisnya air tebu. Kita rasa manisnya kuih muih. Tapi alangkah sedihnya manis di bibir bukan di hati.
kita belum pernah mengecap kemanisan memahami Al-Quran. Kita berpesta dengan ibadah, kita berpesta dengan juadah, bukan dengan ibadah. Kemanisan kita pada juadah, bukan pada ibadah. Sedangkan Ramadan adalah bulan ibadah. Itu hak yang kedua. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, hak Al-Quran yang kedua, 1 dan 2 adalah pada sudut bacaannya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Apabila dia baca dan dia faham, maka inilah yang menimbulkan ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih. Mereka beriman dengan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita faham, kita akan beriman dengan Al-Quran. Pada soal keimanan dengan Al-Quran, kita dapat simpulkan kepada 3 perkara. Yang pertama, beriman dengan kandungannya yang menerbitkan amalan-amalan berdasarkan Al-Quran. Baca saja, faham, kemudian tinggalkan dia. Dah. Kita mesti mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran, itulah hak Al-Quran untuk diamalkan, bukan untuk sekadar dibaca dan dipamerkan. Kita baca, kita faham dan kita amalkan. Antara iman yang hak iman yang kedua ialah kita berhukum dengan kandungan Al-Quran. Beriman dengan khabar dan juga beriman dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Tidak, sekali-kali kamu belum beriman sehinggalah kamu menjadikan Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di kalangan kamu. Dan yang terakhir, sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara keimanan dengan Al-Quran ialah kita meyakini bahawa apa yang ada dalam Al-Quran sebahagiannya ataupun Al-Quran itu adalah ubat kepada diri kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Keimanan dengan Al-Quran menjadikan kita orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ubat, khususnya soal hati, lebih-lebih soal hati, kemudian fizikal kita. Kita berubat dengan Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila hari ini kita sakit, bila kita sakit hari ini, siapakah yang pertama sekali kita minta pertolongan dengannya? Siapakah yang pertama sekali kita minta pertolongan dengannya? Boleh jadi yang kita minta ialah doktor, atau yang kita cari adalah ubat-ubat yang ada di dapur. Tetapi kita melupakan Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, yang menjadikan Al-Quran sebagai shifaa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan dari Al-Quran adalah sesuatu yang menjadi ubat. Lalu akhirnya apabila Al-Quran tidak berada pada kita sudut amalan, sudut penghakiman dan undang-undang, sudut perubatan, maka hilang kemanisan Al-Quran dari hidup kita. Hilang kemanisan Al-Quran dari hidup kita. Karena itu Rasul dalam surah Al-Furqan Allah menakalkan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Manusia hari ini meninggalkan Al-Quran pada sudut bacaannya. Sudahkah kita khatam Al-Quran dalam Ramadan? Ataupun sudahkah kita menghabiskan separuh dari Al-Quran?
Kita menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan. Kita menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diamalkan, sesuatu yang tidak difahamkan, undang-undang yang ditinggalkan, juga perubatan yang hilang entah ke mana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengambil kesempatan Ramadan untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benar hak dia. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh, mereka lah ahli Allah dan yang terpilih dari kalangan hamba-hambanya. Sekadar itulah dulu pada soalan itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hashimi. Saya rasa cukup jelas panduan yang telah beliau sampaikan tadi tentang dua perkara. Pertama sekali hakut tilawah, hak untuk kita memberi ataupun memberi hak pada pembacaan Al-Quran, dan yang kedua hak untuk kita beriman dengan Al-Quran. Kedua-duanya saya tertarik bila Ustaz Hashimi sebut tentang ayat 1000 dinar. Ayat ni memang selalu orang sebut ayat 1000 dinar, padahal tak ada pun siapa pernah dapat 1000 dinar bila dia gantung ayat tu. Tak pernah dapat. Kedai dia pun tak laku-laku 1000 dinar, tak sampai 1000 dinar laku. Kalau 1000 dinar laku dengan ayat-ayat tu dia angkut sekali. Kedai-kedai tu pun tutup dah tuan-tuan. Sebab apa? Dah dapat 1000 dinar cukup lah. Tapi ayat tu saja digantung. Ayatnya cukup cantik. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lorongkan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan direzekikan kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ayat tu comel dah, gantung bubuh dalam frame comel dah, tapi tuan kedai, ya Allah, pakaiannya tidak mengikut syariat Al-Quran, jiwanya tidak mengikut syariat Al-Quran, kata-katanya tidak mengikut syariat Al-Quran, kedainya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, tidak bersih sebagaimana yang Al-Quran suruh anjurkan kita supaya jadi umat yang pembersih. Subhanallah. Jadi macam mana ketakwaannya? Yang datang itu barangkali bukanlah ketakwaan, tetapi hanya sekadar Al-Quran itu, na'udzubillah, dijadikan tangkal semata-mata untuk mendapatkan pelarisan. Ini salah satu bukti daripada menggunakan Al-Quran cara yang salah, menggunakan Al-Quran sebagai tangkal, dan khawatir kita termasuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu tuan-tuan rahmat Allah, kita berusaha agar kita dapat menjadikan ataupun memurnikan Al-Quran itu sebenar-benarnya dalam kehidupan kita, barulah datang keberkatan, barulah datang perkara-perkara yang sebenar yang kita nak. Dan saya teringat satu kata-kata daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana beliau mengungkapkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki daripada sumber yang disangka-sangka. Tetapi awas bagi kamu yang tidak bertakwa kepada Allah. Kita tengok mafhum daripada ayat ni, muafakah daripada ayat ni apa? Bagaimana kamu yang tidak bertakwa kepada Allah, kata Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya jangan kamu terkejut jika Allah tarik kembali rezeki kamu daripada sumber yang kamu juga tidak sangka-sangka. Subhanallah. Maka kerana itu kita patutlah mentadabbur dan memahami Al-Quran ni sepenuhnya, sebagaimana para sahabat. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang yang jiwanya cukup keras. Kalau kita tengok bahawasanya Umar Al-Khattab, bila mana dibaca kepada beliau ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, setiap kali dibakar hangus kulit itu dalam neraka, maka digantikan Allah kulit yang baru supaya dia merasakan azab. Sayyidina Umar bila baca ayat ini ataupun dibacakan ayat ini, dia akan menangis teresak-esak seperti seorang bayi. Apakah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengar ayat Quran tapi kita tak mampu nak beriman dan tak mampu nak faham, tak faham pun, kadang-kadang menangis disebabkan oleh orang sebelah saja menangis. Itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga kita pada malam ini cuba dan sedaya upaya untuk sama-sama kita nak mendalami dan mentadabbur Al-Quran. Saya nak beralih semula kepada yang berbahagia Dr. Abu Anas ataupun Dr. Abdul Basit. Nama glamour Abu Anas. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena kenal tu insya-Allah. Baik, bila kita sebut tentang apa sebab, kita nak tahu tentang sebab pula. Mengapakah sebab Al-Quran ini diturunkan? Kita faham Al-Quran dah turun, tetapi mesti ada sebab, mesti ada rahsia dan hikmah di sebalik penurunan Al-Quran. Apakah dia menjadi satu pelengkap kepada syariat, ataupun ada hikmah-hikmah lain
yang tersirat daripada penurunan Al-Quran yang cukup mulia ini. Dipersilakan yang Bapak Ustaz, fadhil masykur. Terima kasih kepada Ustaz Husni. Ustaz Husni ini dikenali juga dengan nama Abu Fatih Al-Mubaraki. Muslimin dan muslimat pada jemaah sekalian, kita tengok tadi sejarah, dan Al-Quran bila diturunkan adalah dibaca. Ustaz Hashimi sebut pada kita haqqut tilawah, hak bacaan. Apa yang ditanya soalan yang kedua tadi pada saya, iaitulah tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi jawapan yang jelas kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 sifat. Hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan kepada petunjuk itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memisah di antara hak dan batil. Apa saja kita nak ambil penjelasan tentang agama, tentang perjalanan hidup dalam Quran. Hari ini kita bimbang tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kebimbangan yang saya sebut di sini berdasarkan kepada pengalaman dan cerita-cerita daripada sahabat-sahabat. Anak-anak orang Islam hari ini dah mula bertanya-tanya. Dia kata saya baca Quran, tak jumpa hukum hakam dalam Quran. Ada yang kata dia tak jumpa hukum judi dalam Quran. Ada yang mengatakan dia tak jumpa hukum tu dalam Quran. Orang perempuan kata tak jumpa hukum aurat, tutup kepala, tutup rambut, tak ada dalam Quran. Pandai-pandai ulama, ustaz-ustaz ni buat kacau, buat panah kat kita. Tuan-tuan ada dengar juga ke tidak? Kalau tak dengar, alhamdulillah, mana kampung kita ni selamat. Tapi kalau terdengar, inilah yang kita nak kata hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjawab doa yang kita minta. Tuan-tuan minta berapa kali satu hari satu malam? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca? Banyak sekali. Dalam subuh 2, zuhur 4, dah 17 kali. Itu yang rasmi, tak masuk sembahyang sunat lagi. Kalau kena tarawih pula berapa puluh kali kita baca. Permintaan permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Allah jawab, mu nak jalan yang lurus, zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu kitab aku, Al-Quran, yang tidak ada syak, tidak ragu lagi, turun daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini melalui jalan-jalan yang mutawatir yang mari daripada Nabi, para sahabat, para ulama sampai pada kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah beri jaminan, aku turun Al-Quran, aku jaga. Hari ini tak ada siapa mampu nak ubah Quran. Ada tak ada? Tak ada. Tapi menjauhkan Quran daripada masyarakat, berlaku tak? Berlaku. Memesongkan kepahaman masyarakat tentang Al-Quran, ada ke tidak? Ada. Menyalahgunakan Quran, ada ke tidak? Inilah yang jadi masalah. Waktu penjajah datang ke negara kita, kita baliklah di ambang merdeka ni, dia mari, dia tengok orang Islam suka kepada Quran, ambil Quran. Bahkan dia kata kalau kamu nak musabakah 4 kali setahun pun tak ada masalah. Tapi jangan cuba-cuba nak laksanakan undang-undang Al-Quran. Kenapa? Sebab Inggeris telah tulis dalam perlembagaan, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan apa yang aku buat ini terbatal. Kita tak perasan Quran duduk di bawah perlembagaan undang-undang. Terbatal undang-undang Quran. Nak buat undang-undang yang ada dalam Quran bercanggah dengan perlembagaan yang ditulis oleh Lord Reed, terbatal. Bijak tak bijak? Hanya tinggal kepada kita musabakah. Itu yang ada.
Mari zaman hari ni pula Ustaz Azmi sebut tadi, orang buat jampi serampah pula Quran. Fungsi sebenar Al-Quran yang diturunkan hudan, iaitulah petunjuk. Allah yang mencipta manusia, dia tahu apa yang diperlukan oleh manusia. Allah tahu. Tapi kita kena ingat, Al-Quran ni kitab induk, kitab ibu. Kalau ibu, dia tak bawa semua. Allah tak dalam dua perkara saja. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah haramkan benda baik, halalkan benda baik, wa yuharrimu, mengharamkan benda yang khaba'ith, benda yang tak baik. Jadi mananya kata dalam Quran semua ada, rambutan tak ada, durian pun tak ada. Habis macam mana boleh halal? Ini cara kita mikir. Tuan-tuan bayangkan 30 juzuk yang ada hari ni pun kita tak mampu nak baca. Mampu ke tidak? Saya tak pasti bulan Ramadan ni. Dalam kertas yang saya tulis itu diceritakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Kita tak usah ambil lah cerita hak dulu, kita ambil zaman kita hari ni. Hari ni 17 hari Ramadan telah berlalu. Cukup ke tidak 17 juzuk? Cukup tuan-tuan? Jawab kuat sikit kat orang masjid ni, nak suruh semangat ni. InsyaAllah ada yang khatam dah, ada yang dalam proses Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah, kita menunggu. Bilangan hari sama dengan bilangan juzuk Quran. Tuan-tuan jangan sekali-kali beri jawapan kepada apa-siapa, aku tak erti baca Quran. Bahaya zaman kita hari ni. Kenapa? Kalau zaman atuk kita, opah kita, nenek kita dulu, kalau kata tak erti mengaji, tak pandai sungguh dia. Ahli bata pun tak erti. Nak pergi pasar ke ke Kelang pun pasal kena bawa cucu cari nombor bas, tak pandai mengaji. Tapi zaman tuan-tuan hari ni, jangan siapa dia jawab aku tak erti mengaji. Saya takut jawapan ini ditampar oleh malaikat. Malaikat kata tak pernah sabah mu ni. Di zaman pen boleh baca Quran, mu tak erti mengaji. Pernah sabah ke tidak? Allahu Akbar. Hari ni pen baca Quran ke tak? Ada kat rumah? Alhamdulillah, suruh pen yang mengaji. Kita tak mengaji juga. Allah. Jenuh orang mari kempen, beli selalu. Semangat sungguh dah. Tapi baca tak juga. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Saya nak selari dengan Quran. Boleh pahala? Ada orang tanya, boleh pahala ke Ustaz? Pen baca Quran? Pen baca tak boleh pahala dia. Dia pen. Kita ikut dia baca. Sebab apa saya suruh baca dengan pen? Kalau baca dengan CD, payah. Dia tak break, dia jalan terus. Tapi pen di tangan kita, ada gear 1, ada gear 2, ada gear 3. Surah ni baca Imam Masjid Haram, surah yang kedua Imam Masjid Madinah. Segala imam atas dunia ni ada belaka dah. Imam Masjid Kapal ya tak ada lagi. Marah pula imam. Tak ada alasan. Zaman moden hari ni tuan-tuan, kalau kita kata tak reti mengaji, bahaya. Saya takut malaikat buat hujah dengan pen kita duduk baca Quran, kita tak reti baca. Itu fungsi Al-Quran, dia suruh kita baca. Kalaulah setiap benda nak disebut dalam Quran, rambutan berapa ratus jenis, durian dengan 24 lagi, 21 lagi, berapa puluh jenis. Allahu Akbar. Itu tak cerdik. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, dia tahu kita tak mahu baca. Maka dia turunnya ayat Quran ini, Allah menghalalkan benda yang baik, ambil. Rambutan baik, baik. Sedap, sedap. Ada racun? Tak ada. Mudarat? Tidak. Halal. Ambil buah lain pula. Buah ni racun. Payah cari buah ni, tak jumpa cari. Rokok lah contohnya. Boleh sebut lah? Kalau tak boleh sebut, saya tarik balik. Ambil rokok. Baik ke tak baik? Tak jawab tak baik. Sebab apa tak baik? Doktor kata pergilah kat mana-mana. Tuan yang beli rokok berdekat di kotak rokok tulis apa? Membahaya kesihatan, mati terus, macam-macam ada tak? Tak cukup. Dengan tak nak, tak cukup. Kena tulis haram masuk neraka, barulah semangat sikit lah. Tapi taklah sekeras itu. Tulislah bahasa-bahasa yang menakutkan, yang boleh terlibat dengan agama, mungkin kita akan terasa sikit. Maka kita letak di bawah kategori khaba'is, kerana dia bau busuknya, dia membazirnya, dia macam-macam. Itu dia panggil kitab induk Al-Quran. Jadi tuan-tuan jangan duk fikir panjang. Kalau kita nak tengok tak contoh saya buat, kena dah nak balik dah, sibuk dengan moral, boleh lagi?
Contoh undang-undang Al-Quran, satu je saya nak tunjuk. Al-Quran diturunkan. Hari ini kalau kita pergi melawat di penjara, besar penjara ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dengan sekolah-sekolah agama pondok kita jauh panggil tak dengar. Pintu pagar dia pun kalah dah kita, tak habis. Kenapa penjara besar? Sebab orang duk jaga manusia dalam tu, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, kena jaga. Yang duduk dalam penjara tu siapa bagi makan? Dia menyangkut sendiri, menoreh, ditanggung makan. Itu orang baik ke orang tak baik? Yang telah dijatuh hukum tak baiklah. Yang menunggu pembicaraan itu cerita lain. Tuan-tuan jangan jatuh hukum semua, zalim lama lagu tu, tak adil lah. Telah dijatuh hukuman, orang ni merogoh orang 40 tahun di penjara. 40 tahun di penjara, beri makan tanggung free. Kalau 40 tahun tak dalam hutan, ambil cangkul, ambil kapak, masuk dalam tu, tak apa juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang telah berzina disebat, diikrarkan dalam hadis, penzina yang telah muhsan, yang telah berkahwin, bukan lagi duduk dalam penjara ditanggung makan free. Orang ini tidak layak duduk di atas muka dunia, masuk dalam tanah. Cerdik tak cerdik undang-undang Quran? Tak ada penjara sebesar yang ada hari ini. Oh, dia kata zalim, bunuh orang. Sekarang ni cerdik sangat mu. Orang yang jahat duduk dalam penjara, tanggung makan. Anak isteri dia dekat rumah, menanggung sendiri mencari makan. Siapa cerdik? Itu satu contoh waktu tu. Banyak lagi dah tuan-tuan, saya pun tak nak contoh banyak kerana moral sudah tersedia. Al-Quran kitab hidayah, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai pimpinan. Tuan-tuan ambillah Quran. Tadabbur disebut oleh Ustaz Hashim ini. Tadabbur Quran maksudnya kita kaji, kita tengok, kita teliti ayat-ayat Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Jawabnya menjadi pemimpin pada kita. Kenapa? Sebab kita lemah hari ini? Sebab tidak berpegang pada Quran. Tuan-tuan kalau ada tafsir dekat rumah, balik tengok ayat surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dalam tafsir ayat ini ulama bahas panjang. Al-Quran ini membawa, membimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang betul. Allah SWT sebut, ahli tafsir telah menggariskan di sana beberapa ciri-ciri keistimewaan Al-Quran Karim yang sangat banyak, yang memberi kepada kita kesedaran betapa besar tingginya kedudukan Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Abdul Basit yang telah menerangkan apakah sebab-sebabnya turun Al-Quran. Maka sayugia kita mengambil sebab-sebab ini untuk mendapat keberkatan daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bukan sahaja berkat, dia berkat tiga dalam satu, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah. Berkat yang pertama sekali, berkat pada Al-Quran itu, Al-Quran itu sendiri. Quran tu dia berkat. Quran satu dia sendiri tu berkat yang pertama. Nombor dua, berkat pula turun pada malam yang berkat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, dalam malam yang berkat. Nombor tiga, berkat pula turun pada bulan yang berkat. Jadi tiga keberkatan dalam Al-Quran. Manakala kalau kita mengikut hukum hakam yang terdapat pada Al-Quran, yang menjadi sebab penurunnya Al-Quran itu sebagai satu kitab ataupun buku manual kehidupan manusia, apa sahaja yang ada dalam hidup manusia ni ada sahaja panduannya dalam Al-Quran. Memang akan terdapat panduannya dalam Al-Quran. Subhanallah, cukup cantik Al-Quran ni. Kalau kita tengok, saya kongsi satulah pengalaman bila kita melihat tentang tadabbur ayat-ayat Al-Quran, terutama sekali dalam bab makan. Bab makan ni saya boleh ceritalah. Dulu memang saya sangat suka makan. Makan je tak berhenti dululah. Sekarang berhenti juga kadang-kadang, ya. Kena berhenti, tuan-tuan. Bila kita tengok bab makan yang Allah Ta'ala cerita, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minum jangan kamu melampau, sesungguhnya Allah tak suka orang yang melampau. Bila kita baca dalam tafsiran-tafsiran, baca dalam hadis, tengok rupanya ada satu isyarat daripada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda, inna minas saraf an ta'kula kulla mashtahaita. Sesungguhnya daripada satu benda yang bersifat melampau itu engkau makan apa sahaja yang engkau inginkan. Rasa teringin makan, rasa teringin makan, makan aja teringin.
Maknanya semua teringin makan, teringin makan. Jadi kita makan tu lebih. Bila kita mengaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan, bukan kata jaga badan tak. Jaga badan ni tuan-tuan rahmatullah salah istilah. Dia kata jaga kesihatan. Bila kita tengok kepada ilmu-ilmu penjagaan kesihatan, setiap orang ni ada dia punya apa yang disebut oleh orang kampung saya base metabolic rate, dia panggil. Apa dia? Tahap metabolisme masing-masing. Setiap orang setiap minggu dia ada tahap metabolisme dia. Seorang ni boleh makan 12,000 kalori, seorang ni boleh makan tahap 15,000 kalori. Tanpa membuat apa-apa, makanan itu akan hangus terbakar dan dia akan bertukar terus menjadi tenaga, tidak disimpan sebagai lemak ataupun tidak disimpan sebagai satu bahan-bahan yang akan merosakkan badan. Maka benda ini telah diset. Setiap badan masing-masing ada ditentukan masing-masing, itu ikut badan masing-masing. Maka Allah bagi isyarat dalam ayat ni, makan minum okey tapi jangan lebih. Antara yang tak bagi lebih tu maknanya mungkinlah dari sudut saintifiknya kita melihat tak boleh lebih daripada kadar metabolisme mingguan ataupun harian seseorang itu. Kalau dia nak lebih, dia mesti guna. Kalau dia tak guna, maka itu akan menjadi mudarat kepadanya. Ini isyarat-isyarat kehidupan yang Allah bagi panduan kepada kita dalam Al-Quran. Apatah lagi, apakah ada panduan yang lain yang lebih hebat daripada panduan Al-Quran untuk kita pilih dijadikan galang ganti kepada perkara-perkara yang membawa kehebatan dan juga kemakmuran dalam hidup kita. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, saya nak terus kepada Ustaz Hashimi untuk pusingan yang seterusnya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu kerana dia telah menurunkan kepadamu Al-Quran, masuk ke dalam hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin, yang membenarkan apa yang ada di antara keduanya, wa hudan wa busyra lil mu'minin, yang menjadi hidayah serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Persoalannya, Al-Quran itu turun bukan sekadar ke dunia, tetapi sebenarnya Al-Quran itu turun ke dalam hati Nabi SAW. Justru bagaimana caranya agar kita dapat memurnikan Al-Quran itu pula turun ke dalam hati kita sendiri, supaya kita dapat memahaminya dan juga mengimani Al-Quran dengan sebenar-benar iman. Dan fala tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Fadhil Ustaz Am Husni. Soalan yang ditanya kepada saya, bagaimana kita nak menjadikan Quran itu bukan saja turun pada dunia, tapi turun kepada hati. Dan sememangnya Al-Quran dalam nas-nas dia turun pada hati manusia. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita tadabbur Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, kenapa tidak mereka bertadabbur Al-Quran, ataupun pada hati mereka ada kunci-kunci. Hati yang terkunci tak akan menerima Al-Quran. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, hati ini merupakan satu tempat tadahan wahyu, dan dia menjadi syarat bagi orang yang nak memahami Al-Quran. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi peringatan, tapi siapa yang mengambil peringatan dari Al-Quran, liman kana lahu qalbun, orang yang mempunyai hati. Kita semua ni ada hati belaka, cuma hati macam mana? Waja'a biqalbin munib, hati yang berserah, hati yang patuh, hati yang taat kepada Allah. Kalau hati yang sakit, maka Quran tak masuk dalam diri dia. Kita ambil contoh, kita ni benda baik tapi bekas tak baik.
Benda tu baik dah, kita beli pasar Ramadan, nasi ayam lah, nasi segala jenis nasi ambeng lah. Nah, sini suruh nasi ambeng lah. Tengok nasi dah sedap dah, tiba-tiba bekas yang dia bubuh nasi tu, dia letak nasi tu bekas yang kotor. Dia ambil pinggan yang tidak dibasuh, pinggan yang kotor, atau yang ambil daripada tepi jalan. Nasi dah bagus dah, letak dalam bekas yang kotor. Akhirnya nasi tu ke mana? Nasi tu tidak akan dihadam, bahkan tidak akan masuk ke dalam mulut manusia. Al-Quran betul lah, dia adalah rahmat, dia adalah pengubat, dia adalah penyinar. Tapi hati yang nak ambil Quran tu, bekas dia tak letak bekas yang baik. Macam mana Quran nak duduk dengan dia? Sebab tu Allah Ta'ala kata, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Syarat paling utama, hati mesti ada. Baca Quran dengan menghadirkan hati. Muhammad bin Munkadir, salah seorang yang masyhur, bila dia sakit, satu hari dia sakit, kemudian ahli Jemaah Surau tanya anak dia, mana Muhammad, tak mari, ayah kamu mana? Dia kata, ayah sakit. Sahabat dia pergi ziarah Muhammad bin Munkadir kat rumah. Isteri dia kata, alhamdulillah, mari Jemaah Surau, Jemaah masjid ziarah Muhammad, silalah. Mudah-mudahan dengan kedatangan kamu, hati dia rasa lebih gembira. Sahabat ni masuk tanya, kenapa Muhammad kamu sakit? Kenapa Muhammad kamu sakit? Dia jawab apa? Dia kata, aku telah membaca sepotong ayat Al-Quran. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah manusia yang bergelumang dengan maksiat menyangka bahawa kami, yakni Allah, akan menjadikan mereka dengan orang yang beriman dan beramal salih, sawa'an, sama dari sudut mana? Sama dari sudut sawa'an mahyahum wa mamatuhum, hidup mereka sama, mati mereka sama. Sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya sangkaan mereka. Muhammad bin Munkadir baca ayat ni, apakah Allah menjadikan orang yang taat kepada Allah dengan orang yang bermaksiat kepada Allah itu sama? Buruknya sangkaan bila kita kata kita di akhirat nanti semua masuk syurga belaka. Buruknya sangkaan orang yang ingkar kepada Allah, lalu dia sakit disebabkan ayat itu. Bila dia khabarkan kepada kawan dia, mari ziarah pagi, dua-dua Muhammad bin Munkadir dengan sahabat menangis daripada pagi sampai petang. Jawab isteri dia lepas daripada tu, wahai sahabat, wahai fulan, aku mengharapkan dengan kedatangan kamu Muhammad bertambah sihat, malah kamu menambahkan kesakitannya, disebabkan kedua-duanya mempunyai hati yang hidup. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, macam mana pula kita nak menghidupkan hati? Itu masalah kita. Kita semua memiliki hati, tapi hati yang macam mana? Apakah yang menyebabkan hati ini mati atau hati ini keras? Jawapannya ada dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia adalah kitab yang memandu kita dalam semua perkara. Apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Bani Israel, bila mereka ingkar menyembelih lembu, tanya banyak-banyak soalan, sehingga Allah Ta'ala kata, wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukan. Selepas tu apa jadi kepada mereka? Selepas mereka ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, apa jadi? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, dengan maksiat mereka keraslah hati mereka.
Bila hati menjadi keras, macam mana kerasnya dia sidang jemaah yang dirahmati Allah? Allah Ta'ala kata fahiya kal hijarah, hati itu menjadi seperti batu. Bahkan Allah Ta'ala kata au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Allah bila sebut tentang hati manusia, bila kata keras, lebih keras daripada batu. Bila kata sesat, lebih sesat daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Bila Allah sebut keras, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah, bila hati ini jauh daripada siraman Al-Quran. Jadi macam mana kita nak buat sidang jemaah yang dirahmati Allah? Kita tahu Nabi SAW kata bila manusia buat maksiat akan ada titik hitam dalam hati dia. Makin banyak maksiat, makin banyak titik hitam. Jadi kerja kita ialah ambil Clorox botol minum, nak basuh hati kita. Tak payah buat begitu. Kalau nak beli Clorox tak payah, baik beli air zam-zam sebotol, minum sampai habis. Ataupun kita hilangkan segala noda-noda maksiat yang ada. Itulah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah, memperbanyakkan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan taubat kita terampun dosa kita, maka hilanglah segala perkara yang menghalang Al-Quran daripada masuk dalam hati kita. Sebab tu Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan dalam Ad-Da' wad-Dawa', Al-Quran ni memang confirm dia adalah ayat yang menjadi ubat, confirm. Tapi kenapa manusia bila mengubat dengan Al-Quran tak jadi? Ustaz ni baca ke dia tak jadi, pergi ustaz tu tak jadi juga, pergi ustaz ni tak jadi juga, semua tak jadi. Padahal ustaz ni hampir baca, panggil 30 juzuk Quran pun dah baca dah, tak jadi juga. Maksud apa? Salahnya bukan pada Al-Quran, tapi pada orang yang dibacakan Al-Quran. Kita sakit kecil manis makan ubat, tapi sambil makan ubat kambing panggil tak pantang lah. Air gula tak pantang, makan segala benda. Ubat makan, tapi makan lain tak jaga. Quran baca, maksiat buat juga. Macam mana Quran boleh menjadi ubat kepada kita? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu syarat yang pertama. Tapi kalau kita tak boleh juga, sampai situ, ya Allah, kenapalah hati aku ni tak lembut-lembut juga. Sedangkan batu yang Allah Ta'ala sebut keras tu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sekeras-keras batu ada sungai yang mengalir dari batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', sekeras-keras batu bila pecah terbelah ada yang mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, sekeras-keras batu ada yang hancur berkecai kerana takutkan Allah. Tapi hati apabila keras, jangan harap setitis pun air mata takut Allah keluar daripada mata. Hati bila keras, setitis air mata kerana takutkan Allah tak akan keluar daripada mata. Sebab tu Allah Ta'ala kata fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Kalau tak dapat juga, maka Allah Ta'ala kata dalam surah Qaf tadi, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Tak dapat guna hati, guna telinga dulu sebelum jatuh ke hati. Maksudnya tak dapat baca Quran, banyak-banyakkan kita mendengar bacaan Al-Quran. Tapi baca kena ingat, wa huwa syahid, baca dalam keadaan kita menghadirkan diri. Kadang-kadang kita Quran dibaca, kita duduk sembang, telinga dengar, tapi kita tak hadir. Masjid pasang daripada bila sebelum subuh sampai subuh, kita tak tahu mana. Kadang-kadang orang letak kaset mengaji dalam Quran, sambil bawa kereta
kaset mengaji dalam Quran, kaset mengaji dalam kereta, sambil bawa kereta duk sembang Quran pasal baca begini, au alqas sam'a, betul dah, wa huwa syahid, tapi dia tidak menghadirkan dirinya sewaktu mendengar Al-Quran. Maka janganlah mengharapkan bacaan atau pendengaran sebegini akan melembutkan dan menjadikan hatinya jernih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan Al-Quran ada satu doa yang mana Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW kata, apabila seorang hamba itu ada kegelisahan, kesedihan, dia tidak berkata Allahumma inni, ya Allah, inni abduka, aku ni hambamu, ibnu abdika, bin hambamu, ibnu amatika, bin hamba perempuanmu, nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah, madin fiyya hukmuk, apa yang berlalu dalam hidupku semuanya hukuman atau ketentuan darimu, adlun fiyya qada'uk, keadilan takdir adalah daripada kamu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak, aku minta dengan semua nama yang ada pada engkau, sammaita bihi nafsak, yang engkau bagi nama untuk diri kamu, au anzaltahu fi kitabik, atau kamu turunkan dalam Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kamu ajarkan kepada nabi kamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang kamu sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi kamu. Minta apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, supaya ya Allah kamu jadikan Al-Quran sebagai penyubur hatiku, yang menjadikan hatiku subur, hidup dengan Al-Quran, wa nura sadri, dan cahaya dalam hatiku, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, penghapus kesedihan dan juga penghilang kedukaan dan kegelisahan. Jadi banyak-banyakkan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita hidup dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang diredai oleh Allah sepanjang Ramadan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hashimi atas penerangan yang saya kira cukup membenarkan apa yang sepatutnya kita lakukan dan bagaimana kita nak merawat hati kita supaya hati kita itu cenderung dan kasih kepada kalamullah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun kepada hati Nabi, dan apabila lisan baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, insya-Allah masuk semula dalam hati kita. Kata Pak Hamka mengungkapkan kata-kata ataupun tadabbur kepada ayat la yamassuhu illal mutahharun, tak akan dapat orang yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang bersuci. Katanya dari sudut hukum zahir, hukum fiqahnya memang tidak ada orang yang boleh pegang Quran bila mana dia tidak berwuduk. Tetapi kalau hatinya juga tidak diwudukkan, yakni hati itu tidak bersih, maka hati itu tidak mampu untuk memegang kefahaman daripada Al-Quran dan tak mampu memegang apa sahaja ayat-ayat dan penerangan serta peringatan yang disampaikan daripada Al-Quran. Justru kita kena bersihkan hati. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, dan sebelum kita menutup tirai, saya persilakan yang berbahagia Dr. Abu Anas untuk menutup ataupun membuat kesimpulan sekadar 2 minit, sebab kita berhenti ngam-ngam pukul 11. Saya ikut jam belah sana, tuan-tuan rahmati Allah. Pada tafadhal masykur. Terima kasih kepada Ustaz Husni. Apa yang saya tak payah kita ulas baliklah, apa yang telah kita bincangkan sangat jelas. Cuma munasabah, selepas daripada ini hanya ada beberapa malam lagi untuk kita sampai ke malam 10 yang terakhir. Bila mari malam 10 yang terakhir, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtahada fil ashril awakhir, bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 yang terakhir Ramadan lebih daripada yang awal. Jadi kita sebagai umat
Nabi yang tak ada dosa, maksum, menunjukkan contoh qudwah yang besar. Kenapa kita umat yang kita mengakui melakukan dosa, perkara maksiat dan kemungkaran ini tidak mau mengambil kesempatan yang besar? Jadi saya nak muslimin dan juga muslimat, bila masuk 10 yang terakhir, pecutan kita ini pecutan yang lebih laju. Ambillah peluang ini, baca Quran banyak, dan untuk menghidupkan malam, mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita melakukan ibadat. Saya mengharapkan sangat-sangat supaya tuan-tuannya mari tarawih, bermula daripada salat isya berjamaah, kemudian dilakukan salat ba'diyah isya, dan lakukan salat tarawih bersama dengan imam mengikut bilangan rakaat imam. Sini berapa rakaat? 8 campur 3 11. Jadi kita tak nak lari tengah jalan, mesti habiskan salat tarawih bersama dengan imam. Kalau imam 8 campur 3 11, 11. Kalau imam 20 campur 3, ikut itu. Kenapa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia salat tarawih bersama dengan imam sampai sudah, jangan lari tengah jalan. Apa dia dapat? Dia dapat bonus kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyamul lail sampai subuh. Besar ke tidak pahala? Tuan-tuan jawab malam besok. Kalau lari juga tu kecil lah tu. Kalau saya jawab semua tak? Tengok kalau lari lagi imam tengok, kecil juga. Abu Anah mari kempen pun tak tadi juga. Nak macam mana? Allah Ta'ala tak bagi rezeki kepada kita. Kata Nabi dalam hadis lain, di awal Ramadan Nabi kita sebut, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah yang besar. Beza kita lari tengah jalan dengan orang lain mungkin 15-20 minit. Orang yang salat sampai setengah imam lari, dia dapat pahala setakat tu. Bukan tak dapat, boleh pahala setakat itu saja. Dia panggil punch out setakat tu. Orang yang sudah sekali dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis pahala berdiri sampai subuh. Sikit je beza. Jadi tuan-tuan buatlah agenda besar. Khatam Al-Quran berapa kali lagi yang dapat? Kalau yang tak khatam pun biarlah sudah juga sekali. Kemudian mari salat tahajud, salat tarawih sudah sekali dengan imam. Kalau ada tahajud pula nanti ikut program. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita khairum min alfi syahrin. Beramal pada malam tu gandaan 83 tahun. Bukan satu benda yang kecil. Kalau kita tahu benda itu besar, kita akan berlomba-lomba melakukannya. Jadi setakat itulah saja yang saya nak katakan. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Abdul Basir Abdul Rahman dan juga yang berbahagia Ustaz Ahmad Hashimi Cik Pa atas kesudian untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan juga sama-sama kita memurnikan majlis pada malam ini. Terima kasih juga kepada semua pihak masjid yang menganjurkan program pada malam ini dan menjemput kami datang. Alhamdulillah, kami rasa bertuah dapat datang dan bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, muslim muslimat jemaah sekalian. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu saya sebagai moderator pada malam ini. Dan sebelum kita berundur, sedikit iklan. Besok pagi insya-Allah bersama-sama sekali lagi Dr. Abu Anas di Masjid Sultan Salahuddin Alam Shah Alam untuk program Tanyalah Ustaz. Bolehlah kalau orang dekat sini, dah dekat tu boleh pergilah, sambil-sambil nak pergi kerja boleh pergi. Siapa-siapa yang tak ada kerja tu boleh pergi sebenarnya. Yang tak ada kerja tu sebenarnya boleh pergi tu. Buat kerja besok pagi tu. Untuk jalan kita sama-sama, insya-Allah. Kalau yang tak ada kemudahan nak pergi, boleh sama-sama tengok di TV. Insya-Allah akan membincangkan tentang keutamaan Lailatul Qadar insya-Allah, ataupun surah Al-Qadar itu, Al-Qadr. Boleh kita tengok dan boleh kita sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Dan semoga permukiman kita pada malam ini dalam majlis ilmu ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perkenan darinya serta diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.